Encik Raja Anwar, apa khabar? Lama tak nampak. Salam presiden baru kan? Salam PKP. Ada bang, sikat rambut tadi. Oh, sekabut. Ah. Apa cerita bang? Kebanyakannya orang dah cakap apa ni, bosku dah tak relevan lagi. Sebab disabitkan bersalah. Sebab disabitkan bersalah dan dah tak relevan lagi untuk mereka perjuangkan lah. Okey, itulah sebenarnya. Jadi sekarang Dia datang nak himpit saya dalam benda tu. bukan nak lapit, nak tanya pendapat. Okey, faham. Memang saya pun ramai orang tertanya. Saya selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan ataupun dihukum penjara lah kan, dihukum penjara. Tapi setakat ni dia boleh rayu balik kan. 12 tahun. Saya pun terduduk juga kan. Malam tu saya terjerit-jerit, bosku kan, kita yakin dia tak salah kan, kita rasa dia tak salah. Tiba-tiba tuduhan tu disabitkan bersalah. Menangislah ramai orang, sedih. Saya pun pagi tu suara pun dah serak kan. Saya tak nak cakap sangat dalam mahkamah ni kan, sebab kita masih boleh merayu. Tetapi ada perkara-perkara yang saya rasa tak logik lah kan. Sebagai contohnya kan, kes 43 juta kan yang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib melalui daripada syarikat SRC kan. CEO dia tu Nik Faizal. Dan yang bekerjasama dia punya mastermind dia Jolo. Kan? Dua orang ni kenapa tak dipanggil? Kenapa tak dipanggil untuk soal siasat? Kerana mereka adalah orang yang berperanan ataupun orang yang terlibat secara langsung dalam pengubahan wang tu, yang dikatakan pengubahan wang haram tu. Tapi bila orang-orang yang terlibat secara langsung tak disoal siasat, tak ditanya kan oleh peguam bela, jadi kita nampak macam tak telus lah kan. Tapi tak apa, InsyaAllah kita masih ada lagi kemarin layuan. Adakah saudara setuju banyak orang cakap testimoni yang dibentangkan dalam mahkamah semuanya based on third party? Itu sudah nyata, kita cakap, tapi nanti kata kita pertikaikan kan. Tapi orang yang terlibat secara langsung tak ada. Kita mendapat statement-statement daripada orang yang tak terlibat secara langsung. Tuan masukkan tadi kan? Kan, kenapa pada third party punya information? Tapi tak apa. Tapi kita tengok macam ni lah. Kita bercakap pada soalan tadi, relevan ke tak relevan untuk kita berjuangkan untuk bosku. Kalau bosku ni diprosokkan ke dalam penjara kan, itulah niat daripada Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Itu yang diorang rancang. Jadi untuk para penyokong bosku kita jangan putus semangat. Ada pun nak cakap, saya cakap sikit Sila. kita jangan putus semangat. Kita tahu apa yang cuba dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dulu ataupun Pakatan Harapan tu, apa yang cuba diorang lakukan ialah untuk memerangkap Datuk Seri Najib dari dulu lagi. Kes Altamtria, kes Kevin Morais, tak boleh Datuk Najib, Datuk Seri Rosmah pun dia buat. Kan dulu dia kata Jekyll tu Rosmah punya. Lepas tu Grab Rosmah punya. Semua orang percaya. Hampir 100% orang percaya. Sudahnya semua orang akui tak betul. Nanti orang kata kenapa tak heret orang tu masuk mahkamah. Itu persoalan lain. Masalahnya apa yang PH cuba lakukan ialah memerangkapkan Datuk Seri Najib, supaya Datuk Seri Najib ni bila dipenjarakan, dia tahu UMNO tu kuat, BN tu kuat kerana Datuk Seri Najib. Sekarang ni bila Datuk Seri Najib tak memimpin UMNO, tak memimpin BN, kita tengok goyangnya BN dan UMNO sekarang ni. Goyang. Sampai kita tengok Parti Bersatu pun boleh begini nak masuk. Azmin pun boleh mengganggu gugat UMNO, benda yang tak masuk akal. Itu yang diorang nak buat. Oleh kerana diorang nampak benda tu, diorang dah berjaya menginap, diorang akan mati-matian akan cuba supaya Datuk Seri Najib diikat terus lah kan. Jangan ada tangan kaki Datuk Seri Najib dapat menggerakkan ataupun memimpin parti-parti BN ini daripada BN. Bagi saya, apa yang cuba pihak
PH buat adalah untuk membarangkap Datuk Seri Najib. Kita dah nampak beberapa kes yang sebut tadi, sampai Datuk Seri Najib kalau boleh diorang nak gantung Datuk Seri Najib sampai mati tu. Ada kes macam tu lah. Kevin Morris itu yang seorang lagi kena tembak yang dekat sel minyak tu siapa nama? Semua disabitkan Datuk Seri Najib. Itu bukan calang-calang punya kes. Kalau boleh diorang nak Datuk Seri Najib mati kena gantung sampai ke tahap tu. Tapi Allah Maha Besar, doa kita, perjuangan kita, Tuhan tolong kita. Selamatkan tahap orang tu yang paling kritikal, yang dahsyat macam tu. Kan Datuk Seri Najib masih selamat. Ini kes-kes macam ni, insya-Allah kita yakin, kita berjuang, kita yakin kita boleh menang. Jadi jangan putus harap. Apa pandangan saudara? Macam ni lah, saya ingin mengajukan pertanyaan untuk saudara Raja. Persoalan saya ada dua. Saya mulakan dengan yang pertama dulu. Okey. Patutkah Datuk Seri Najib kembali menjadi Perdana Menteri? Okey. Jawab soalan tu dulu Jawab soalan tu dulu. Ada tengok tak apa perangkaan yang ditunjukkan prestasi ekonomi negara kita sekarang ni? Merudum sebanyak 13.6%. Yang dijangkakan dulu 11% kita takut. Rupanya 13 ke 16%? 16%. Maknanya kerajaan kita sekarang ni dah tidak mampu diurus oleh pemimpin yang ada sekarang ni lah. Itu realiti lah. Pemimpin sekarang ni siapa dia? Perdana Menteri kita lah kan. Yalah. Yang tidak mampu membawa negara kita supaya keadaan ekonomi kita stabil, malahan merudum begitu. Kita nak tak ekonomi kita kembali pulih? Siapa yang boleh memulihkan kembali ekonomi negara kita? Kalau kita ikhlas ikhlas pada diri kita, kan? Kita tak nampak siapa dah. Bagi saya nampak Datuk Seri Najib. Anda boleh nyatakan nama-nama yang lain. Siapa? Tok Mat, kita tak tahu dia boleh buat ke tak. Siapa lagi? Kecil. Apa dia boleh buat? Sangat kan? Dia baru jadi menteri belia dan sukan dia. Kan? Dia tak pernah jadi menteri kewangan. Kita bukan nak menafikan, tapi kita tengok dari segi track record. Dari segi track record, saya nampak Datuk Seri Najib saja yang mampu. Kalau kita sayangkan negara kita ni, bukan kerana kita nak naikkan Datuk Seri Najib. Kalau kita sayangkan negara kita nak semua orang hidup dengan selesa, kembali pulih ekonomi. Bagi saya pilihan kita ialah Datuk Seri Najib lah. Bagi saya dialah yang paling mampu untuk memulihkan ekonomi negara. Jadi pandangan saudara Raja mengatakan bahawa individu yang terbaik untuk memimpin negara tak lain tak bukan ialah Datuk Seri Najib. Okey. Tetapi sekarang ni kekangannya ialah dia telah disabitkan bersalah. Dan dari segi undang-undangnya beliau tidak boleh bertanding pilihan raya. Okey. Jadi bila sudah tidak boleh bertanding pilihan raya, mustahil lah untuk beliau kembali kepada jawatan Perdana Menteri. Okey. Setakat ni, selagi kes ni belum habis, dia masih layak. Maknanya kalau selagi dia boleh merayu di Mahkamah Rayuan, kemudian ke Mahkamah Tinggi, dia ni mungkin makan masa dalam 3 tahun. Kan? Maknanya dalam tempoh tersebut, Datuk Seri Najib masih lagi boleh bertanding sebagai ahli parlimen. Maknanya masih layak. Dan kita kena ingat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Datuk Seri Najib dituduh atas motif politik. Dia difitnah, bunuh hantar dia. Akhirnya Tian Chua mengaku dia buat sebuah impos. Tian Chua pula kita malas nak kecoh-kecoh, kita nak jaga negara. Patutnya Tian Chua dia dah kena dah. Kan, saya silap boleh masuk dalam dah. Tapi kita tak mau buat. Tapi orang kata kenapa tak nak saman? Nak saman semua. Nanti kalau kita saman semua, masa Gonain, Mahathir, semua dia saman, semua akan masuk dalam. Confirm semua akan masuk dalam. Sebab diorang ni memfitnah. Ataupun diorang ni bersebahat. Kita nak sekarang ni, bila BN boleh menang, kita nampak sekarang BN dah bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Dalam pilihan raya yang lalu, PRK yang lalu, 6-7 PRK dulu kita menang dengan megahnya dan tidak dapat dinafikan. Saya yakin kita boleh menang dalam PRU yang akan datang. Bila kita menang, kita tak perlu bekerjasama dengan Bersatu. Tak perlu. Bersatu ni dah parti kecil, dah berpecah lagi, bergaduh lagi. Kan dah jadi yang bukan-bukan, lepas tu dah jadi Pejuang pula, Bersatu Plus lah, macam-macam. Kan dah merapu dah. Jadi saya minta PAS pun kuatlah. Semangat. Kena ingat
ketika UMNO dan PAS bersatu dulu, saya harap para pemimpin lihat pada grassroots yang di bawah sana menangis-nangis. Sebab apa? Sebab itulah doa daripada rakyat-rakyat di bawah sana, nakkan, diorang betul-betul nak benda tu berlaku. Sebab apa? Mungkin pemimpin atasan dia datang kenduri, dia datang macam tu je. Tapi orang bawah sana, ini kenduri orang UMNO, orang PAS tak ada datang. Ini kenduri orang PAS, UMNO tak. Benda ini sangat besar pada grassroots. Tetapi sekarang benda tu dah tak berlaku lagi. Takkan nak berpecahkan balik, kan? Benda dah elok. Jadi saya harap pemimpin jagalah benda tu sebaiknya. Dan balasannya, nanti Tuhan balas kedua-dua pemimpin yang atas ni akan berjaya dalam pilihan raya nanti. Dapat kerajaan. Bila dapat kerajaan, kita tahu pertuduhan pada Datuk Seri Najib tu adalah pertuduhan politik. Semata-mata nak jatuhkan dia. Kita tahu yang sebut yang tadi banyak tu dan banyak lagi yang lain, semua adalah fitnah. Sudahnya fitnah. Kenapa kita nak layan yang 40-60 tuduhan itu lagi? Kita boleh tarik balik tuduhan itu. Buang masa je kita nak layan benda-benda macam tu. Yang penting ialah kita fokus negara kita. Apa pasal kita nak berdendam sangat Datuk Seri Najib? Apa salah dia sangat? Kan? Jadi maksudnya sekarang, jikalau pada PRU akan datang nanti, UMNO akan kembali berkuasa. Ya. Saudara Raja mengatakan bahawa pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib ni patut dilucutkan. Saya setuju macam tu. Okey. Senang macam tu. Tetapi Datuk Seri Najib sendiri pernah bercakap bahawa dia tidak mahu kes-kesnya dilucutkan. Dia mahu menjalankan proses mahkamah seperti proses undang-undang seperti yang telah termaktub demi membersihkan namanya. Apa komen? Itulah Datuk Seri Najib. Kita tak boleh samakan Datuk Seri Najib dengan diri kita. Okey. Tak semestinya Datuk Seri Najib A, kita cakap A. Datuk Najib ni baik sangat. Contohnya, kalau kita kata, makan, kita pergi rumah dia, makan, Datuk tak makan, tak apa, tak makan. Datuk makan lagi, tak payah. Walaupun dia kata tak payah, kita bagilah juga dekat dia. Takkan nak ikut sebiji apa yang dia cakap. Baik sangat sampai macam tu. Orang yang baik sangat ni kadang-kadang, kau datang tidur rumah aku, tak apa, aku tidur atas lantai. Kau tuan rumah nak tidur atas lantai. Kau nak biar macam tu? Biarlah kita tidak atas lantai, tak apalah. Datuk tidur kat atas, saya tidur kat bawah. Kan? Kita tak boleh terima bulat-bulat. Itulah humble-nya, rendahnya, kita jiwa seorang pemimpin tu yang letak diri dia rendah sangat. Takkanlah kita nak ikut sampai macam tu. Kita kena hormat dia. Kita tahu dia difitnah. Kita tahu orang nak menginaya dia. Orang nak menginaya isteri dia. Orang nak menginaya keluarga dia. Kan? Kita tahu Tun Mahathir ni, dia dendam, dia tak habis-habis. Kan? Sampai dia tengoklah Tun Mahathir, Najib. Dia jadi Perdana Menteri pun, dia tak buat apa. Dia sebut Najib. Itu masalah. Jadi kita kena cantas benda tu. Tak usah peduli orang nak kata apa. Kata orang akan kata, kenapa kau buat macam ni? Tak gentleman lah. Dulu kata kau nak ni. Najib ni dah 10 kes yang tuduh atas dia, semua dah disahkan fitnah. Kita nak layan lagi nak buat apa? Orang dah ada niat jahat pada dia. Kita kena respect. Pertama, kita respect Tun Najib. Kita kena selamatkan dia. Kedua, kita perlukan Datuk Seri Najib selamatkan negara kita. Win-win situation. Boleh saya extendkan lagi apa yang saudara Raja cakap. Maknanya walaupun Datuk Seri Najib dah berkali-kali menyatakan bahawa dia ingin mempertahankan dirinya seorang diri. Orang lain tak payah campur, UMNO tak payah campur. Tapi saya fikir sebaliknya, kita sebagai penyokong, kita kena ambil inisiatif sendiri untuk membuat sesuatu untuk Datuk Seri Najib. Itu saya setuju sangat. Kita nampak Datuk Seri Najib ni, dia kata dia nak keadilan, biar mahkamah yang akan tentukan. Tetapi mahkamah sendiri tak bagi dia keadilan. dalam mahkamah, kalau mahkamah sendiri tak beri keadilan pada dia, contoh je lah kan, kita tahu Ketua Hakim dilantik ketika Kerajaan Pakatan Harapan lalu. Kita tahu Kerajaan Pakatan Harapan ini
motif dia ialah untuk memenjarakan Datuk Seri Najib dari dulu lagi dah. Kalau diorang tak buat benda tu, penyokong dia akan berkata Kerajaan Pakatan Harapan ni menipu diorang. Masalahnya sekarang ketua hakim pun telah semua dah diatur dan kita tak mahu pertikaikan. Tapi isunya kita dah nampak kes-kes yang sebelum yang lampau, dia Seri Najib hampir-hampir dipenjarakan, hampir-hampir kena hukum gantung. Kita tak mahu benda ni berlaku lagi pada dia. Cukup-cukuplah. Dia dah melalui satu tempoh yang rasa takkan mampu dilalui oleh siapa-siapa pun. Takkanlah kita nak menginaya dia lagi. Cukup-cukuplah kan. Dia ni 9 tahun jadi Perdana Menteri kita. Apa yang kita tak puas hati sangat dengan dia tu kan? Yang kita tak, orang yang tak puas hati kerana diorang ni terpengaruh dengan fitnah-fitnah daripada DAP. Orang yang tak puas hati itu orang yang Diorang di atas. percaya pula. Contoh baru-baru ni 2-3 hari lepas, ada seorang yang dah berusia juga, dia kata dia tak puas hati dengan Najib sebab Rosmah yang suruh Najib jualkan Proton. Saya terkejut. Kau ni sokong BN kan? Yalah, saya sokong BN. Tapi Rosmah, apa bukti? Ni orang-orang yang macam ni, saya pun tak tahu. DAP ni, PH ni dah boleh mampu merosakkan hampir semua orang. Tak kira daripada Pakatan Harapan ke, daripada UMNO ke, sampai orang boleh percaya bulat-bulat benda-benda yang macam tu. Padahal kita tahu Proton ni, saya sendiri duduk sebelah Datuk Seri Najib. Saya rakam apa yang dia cakap tentang hala 7 Proton tu. Dia kata Proton tu dah kerajaan dah nak kena bail out lah, sampai tak untung banyak, jual dalam Malaysia saja. Dia kata kita mesti nak jual kereta kena volume sebab kos dia tinggi, R&D kita, research dan development kita tak mampu nak buat kaji macam kereta boleh jadi macam Mercedes ke tahap-tahap tinggi. Jadi kita kena joint venture dengan syarikat-syarikat yang ada modal yang besar. Lepas tu modal syarikat besar tu boleh marketkan ke pasaran yang lebih besar. So dengan China ni dia boleh jualkan kereta Proton dengan China. Dan kita joint venture dengan syarikat Geely tu, Geely Geely tu dia more than 30% of Mercedes punya share dia dah ada, dia pegang. So dia majority shareholder. So teknologi Mercedes tu dia dah pegang, teknologi Volvo dia dah pegang. Jadi kereta kita boleh di-upgrade ke level tu. Kalau tak, Proton ni nak repair tingkap pun tak tahu. Kita kena tarik dengan tangan kan, macam mana kereta kat luar tak nak beli. Jadi itu vision. Nanti orang kata kenapa bagi percentage? Of course lah, kita nak shareholder mestilah ada some certain percentage untuk belah sana belah sini. Kita pegang 51, sana 49 kan. Tapi keuntungannya ialah lebih besar. Kita dapat market ke sana, kita dapat upgrade kereta kita. Tapi diorang tak nampak. Diorang nampak Rosmah. Dan diorang percaya di situ je. Jadi itulah masalahnya dengan kita. Sepatutnya kes-kes Datuk Seri Najib ni cantas je, buang dia, lantarlah orang bangsa-bangsa lain nak cakap apa. Ini Malaysia lah, kita punya. Okey, saya tertarik dengan ayat yang saudara Raja sebut tadi, iaitu kita cantas semua kes. Okey, biar saya susun soalan saya begini. Kita dah tahu PH punya propaganda di mana orang dulu banyak terpercaya kan. Dan sekarang ni pertuduhan Datuk Najib pun ialah pertuduhan di zaman PH. Sekarang ni PH dah tiada lagi. Dan kemungkinan pada PRU akan datang, PH tak akan menang lagi dan yang akan berkuasa besok UMNO. Okey. Bila UMNO dah berkuasa besok, ya, di situ ada peluang untuk UMNO menggugurkan segala kes-kes Datuk Najib. Tetapi persoalannya sekarang, Datuk Najib tidak mahu. Dia nak proses mahkamah tu berjalan secara natural, di mana alasannya ialah itulah pentas yang boleh digunakan oleh dia sendiri untuk membersihkan nama dia. Jadi sekarang ni, bila kita dah berkuasa dan kita mampu untuk buat benda tu, iaitu menggugurkan kes, tapi Datuk Seri Najib tidak mahu, macam mana tu? Kita tak boleh 100% terima pandangan dia. Orang yang baik sangat ni, kita kadang-kadang kita tak faham tau. Mungkin kita ni bukan terlebih baik, tapi kita nak tolong orang yang baik. Tahu? Kita tak mahu orang tu terinaya. Kuasanya bukan di tangan Datuk Seri Najib. Kita boleh lantik ketua peguam, kan?
ketua peguam yang akan menentukannya. Kan, lantik ketua peguam yang baru. Kan, sebagaimana berlaku pada kes Gone Eng. Tapi kes Gone Eng ni lain. Kan, terung tak ada, duit dah ambil. Itu cerita lain. Kan, ini cerita saksi tak nak bawa. Kes Gone Eng ada 60 lebih saksi. Baru dah 30 kita dah bicara, lagi 30 dia suruh kes. Tak boleh. Ini saksi yang kita minta bawa, tak bawa. Macam Jolo, kan, Nik Faizal. Bila BN menguasai kerajaan, BN boleh melantik peguam negara. Dan ikhtiarnya di bawah kuasa peguam negara untuk memutuskan supaya kes itu dihentikan. Okey, Tidak- dari segi teknikalnya, begitu lah ya. Boleh Dari kan? segi teknikal, Ha. bila dah berkuasa, kita boleh buat apa sajalah. Berat nanti sikit lagi. Termasuk- Bukan niat kita nak buat apa saja. Sebagaimana saya sebut tadi, niat dia pertuduhan atas Najib ni adalah pertuduhan politik. Okey. Banyak sangat pertuduhan atas dia ni dah banyak sangat dah. Kes-kes yang bunuh ni, bunuh itu, kes tu ini berbagai. Okey. Lantas kita sedar ini semua fitnah. Okey. Buat apa kita nak layan? Buang duit kerajaan. Kalau kita kata nak diteruskan, saya tanya pada anda sendiri lah. Nak ke kita tengok Datuk Seri Najib naik turun mahkamah dalam masa 10-20 tahun akan datang lagi? Patutkah kita buat dia macam tu? Bayangkan, sekarang ni baru 7 kes. 7 kes ni pun belum selesai lagi. Kan? Belum selesai lagi sebab dia ada kemarayuan. Ini ada lagi 40 kes. Ini pertuduhan-pertuduhan ni yang Datuk Seri yang Tun Mahathir sendiri cakap, kalau kita tak fitnah dia, macam mana kita nak menang? Benda-benda macam ni kita tak nak layan lah, kan? Saya rasa dalam tempoh tu Tun Mahathir pun mungkin dah jalan dah kot. Saya setuju dengan saudara Raja di mana negara kita ni, Malaysia ni, untuk dia progress, untuk maju, kita kena tolak tepi kan isu-isu yang mengganggu kita punya hala tuju negara dari sudut ekonomi sebagai contoh. Jadi kita harus menggugurkan kes ni. Dan bila Barisan Nasional berkuasa besok, Barisan Nasional boleh buat begitu. Betul. Untuk menggugurkan kes. Betul? Tetapi bila Barisan Nasional menang besok insya-Allah, kan, kemungkinan besar Perdana Menterinya bukanlah Datuk Seri Najib, ya, kemungkinan besarnya orang lain, kan. Jadi apa saranan Encik Raja kepada orang yang bakal menjadi Perdana Menteri untuk menggugurkan kes Datuk Najib ni? Kita ada majlis tertinggi. Diorang majlis tertinggi, diorang ada kuasa yang kuat untuk menentukannya. Kan? Diorang boleh bersuara di situ. Katalah kita berbual Datuk Zahid. Datuk Seri Zahid sebagai Perdana Menteri, dia tak nak gugurkan sebab dengar cakap Najib, dia kata tak payah. Yang lain kena bersuara. Itu satu. Majlis tertinggi kena bersuara. Jangan buang masa, jangan buang tenaga. Kita fokus untuk, kita ada TN50 yang kita rancang dulu belum tercapai. Mungkin belum terlambat untuk kita laksanakan. Itu saya dengar sendiri daripada Datuk Seri Najib. Dia paling kecewa kerana benda ini tidak dapat dilaksanakan. MRT 3 kan, buruk keberancangan dia tu yang terpaksa dibatalkan. ICRL yang berhenti, ni kereta laju daripada Singapura sampai ke Perlis sana tu. Banyak lagi, banyak projek-projek yang terhenti. Kalau kita nak layan naik turun mahkamah, Pen Borneo pun beberapa peringkat terbengkalai. Jadi benda, kalau kita nak layan naik turun mahkamah, benda-benda macam ni tak jalan tau. Banyak lagi benda-benda yang lebih besar yang kita nak fokus tu tak ada. Buang masa. Ada perasan tak? Perasan tak masa PH tu, apa ya kerajaan yang bercakap? Mahathir cakap Najib. Takkan lepas ni pun dah menang pun nak cakap Najib lagi. Sebab apa? Rakyat jelata semua dah nampak kesilapan PH dulu, dah menyesal pangkal PH. Kan, dah nampak sebenarnya Najib tak bersalah dan Najib terenaya. Rakyat nak, kalau boleh buang je kes Najib tu, terimalah. Terima je, mudah macam tu. Kerana kita tahu benda tu, bukan kita nak kata fitnah ke apa, tapi sebelum ni semuanya fitnah. Okey. Kenapa kita nak layan lagi? Okey. Nak cek lagi satu-satu lagi yang lain sampai kata 40 kita nak cek. Tak buang masa ke? Tak letih ke? Saudara ada nak bertanya pada Raja Anwar? Hanya satu je. Kalau macam InsyaAllah bila BN dah berkuasa semula dan macam kalau nak katakan nak cantaskan kes
Datuk Seri Najib ataupun nak gugurkan macam tu, mungkin Datuk Seri Najib sendiri tak setuju. Pasal itu bukan kehendak peribadi dia. Itulah pasal dia Kita tahu. dia nak buktikan yang dia memang tak boleh. bersalah. Jadi dia tahu dia tak bersalah. Jadi saya fikir dia memang dia berani kalau mahkamah itu dinamakan dia gentleman. Itu. Okay? Dia gentleman. Kita respect apa dia nak. Benda ni tak mustahil dan sememangnya saya yakin dia akan akhirnya tidak bersalah. Tetapi perlukah kita tunggu sampai 20 tahun akan datang ataupun 10 tahun? Kita tak tahu kan? Hanya perlu. Sebab mahkamah ni kita tak tahu. Hanya perlu untuk kerajaan BN melantik mahkamah yang betul-betul adil. Memang itu yang dia nak. Okey, kita tahu. Walaupun macam tu, prosesnya masih tetap panjang. Kita tahu lah mahkamah kan, prosesnya. Kalau melantik yang betul, kita ingat dalam masa tempoh 3-4 tahun boleh selesai. Tak boleh. Takkan dapat. Kan? Takkan dapat. Kalau Datuk Seri Najib dikatakan tidak bersalah, yang belah sana pula merayu. Merayu pula. Kan? Buat mahkamah rayuan. Benda tu akan berulang benda yang sama. Dia bersalah ke tak bersalah, benda tu akan berulang benda yang sama. Kan? Kena pula kes ni pula. Oh, ini satu kes bersalah. Dalam banyak-banyak dia buat satu kes saja. Yang ni buat 7 sekali tak apalah. Tiba yang ni 2 kes. Kan? Berjalan lagi. Kita rasa remeh lah. Kan? Hidup kita nak habis dengan macam ni ke? Nah, mungkin saya yakin ramai, terutamanya ada anak-anak muda yang terpedaya dengan fitnah-fitnah ni, yang percaya, diorang kata, tengok Najib ni kan, inilah, tak boleh lah, itulah ini. Bagi saya, pergi mampus lah. Sebab apa? Diorang dulu pun pergi pangkal PH. Betul. Kan, keputusan korang tu dah tak betul. Akhirnya kau menyesal. Sekarang ni jangan buat keputusan yang tak betul lagi. Jangan nak mengenai orang. Kan, Datuk Seri Najib tu orang Islam. Dia tahu. Sebab tu dia buat sumpah laknat dalam masjid. Bukan calang-calang orang yang berani. Engkau berani ke? Kita berani ke kalau kita bersalah? Kita nak buat sumpah laknat. Ingat, Datuk Seri Najib ni tak ada agama. Saya sejak Datuk Seri Najib jatuh, almost every week kita pergi rumah Datuk Seri Najib, kita tengok apa yang sebenarnya. Tiap-tiap hari orang buat budak-budak sembahyang hajat, budak-budak tahfiz datang, dia bersama budak-budak tahfiz. Baru kita nampak jauhnya kita ni kecil sangat sebenarnya, yang kita pandang dia hina sangat tu. Kan? Itu realiti sekarang ni kita faham lah bahawa pertuduhan Datuk Najib ni macam mana sekalipun kita harus gugurkan. Iaitu kerajaan lah. Saya setuju. Kerajaan Barisan Nasional bila dah memerintah besok harus gugurkan kes Datuk Najib ni. Sebab kita dah tak ada masa untuk melayan semua benda ni. Betul. Tapi persoalan dia sekarang ni, bagaimana kalau Barisan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri yang kita pun tak tahu siapa lagi sekarang ni, bagaimana kalau dia tak mahu menggugurkan semua benda-benda. Sebabnya kalau untuk menggugurkan kes ni, ianya harus datang daripada eksekutif. Eksekutif so-called memberi arahan kepada judiciary untuk menggugurkan kes. Bagaimana kalau eksekutif tidak mahu membuat perkara begitu? Apa pandangan Saudara Raja dan apa pesanan Saudara Raja kepada bakal Perdana Menteri? Setakat ni belum berlaku lagi. Okey. Setakat ni saya nampak potensi untuk jadi Perdana Menteri kalau daripada Barisan Nasional, kemungkinan besar Datuk Seri Zahid. Okey. Atau tidak pun the next one lah, Tok Mat. Kan? Lepas tu kita tak nampak yang lain. Kemungkinan besar orang akan tolak balik Datuk Seri Najib. Kita tak pastilah kan. Mungkin kemungkinan besar tu ada. Jadi kalau kita Datuk Seri Zahid pun dia faham. Kalau dia sendiri kena pertuduhan yang macam tu, dia nak ke? Dia pun tak suka kan? Kan? Kalau dia tak nak buat untuk dia, buatlah untuk Datuk Seri Najib. Macam saya, orang bawah saya susah, saya bagi orang bawah saya itu senang dulu. Saya tak apa. Tuhan akan tolong saya kemudian. Saya akan buat macam tu. Kan? 1 kita tolong orang, 10 Tuhan akan tolong kita balik. Prinsip saya macam tu. Kan, sebagai seorang pemimpin, bukan buat untuk diri sendiri dulu. Kan? Kalau tak apa tak lagi,
pemimpin yang pernah memimpin dia dulu. Takkan kita tak boleh nak buat benda tu untuk Datuk Seri Najib. Rakyat, jutaan rakyat nak benda tu berlaku. Memang kadang-kadang pasti akan ada orang komen, biarlah Datuk Najib dia nak macam ni. Anda fikir tak berapa tahun Datuk Seri Najib akan turun naik? Nak biarkan dia 10-15 tahun naik turun sampai umur dia 70-80. Nak mengenai dia buat apa? Ini niat Tun Mahathir nak mengenai dia. Itu je. Sebab dia nak blok terus Datuk Seri Najib. Kita tengok sekarang ni Muhyiddin, Perdana Menteri. Perdana Menteri sekarang ni masih cenderung ke arah pakatan. Walaupun dia bersama dengan BN dan PAS. Keputusan-keputusan dia tak banyak sangat pro kita ni. Sebab tu saya tak sebut abahku, saya sebut abah kau. Kan? Kenapa dia tak tukar ketua polis ke? Kenapa dia tak tukar ketua pegawai negara? Kan? Sebab itu lantikan masa PH. Kan? Dia boleh lantik yang baru. Biasanya macam tu. Pemimpin baru, dia akan ada orang-orang dia. Tapi ini orang-orang PH. Di bawah Muhyiddin pula, siapa? Siapa timbalan Perdana Menteri? Dengar kata Azmin, betul ke? Siapa Azmin? Bagi saya Azmin adalah orang suruhan Mahathir. Ini satu benda yang tidak elok kepada BN dan Muafakat Nasional. Jadi benda-benda ni, orang kata ni, Barah ni, peringkat awal ni, elok kita cantas. Jangan sampai Barah peringkat 2, 3, 4. Hancur BN nanti. Dia silap PAS pun hancur. Jadi benda ni kena cantas. Jadi kita faham lah ya. Kita faham bahawa macam mana sekalipun Datuk Seri Najib punya kes-kes ni semua harus digugurkan nanti. Dan bila Datuk Seri Najib punya kes dah digugurkan, ini secara automatik dari segi undang-undang dari segi undang-undang ini membolehkan atau melayakkan Datuk Seri Najib kembali menjadi Perdana Menteri. Persoalan saya untuk saudara Raja, patutkah ataupun layakkah Datuk Seri Najib diberi laluan kembali menjadi Perdana Menteri? Kalau tanya Datuk Seri Najib, sama juga. Dia kata dia nak dibicarakan sampai dia nak buktikan dia tak salah. Sebab orang baik. Orang baik ni kadang-kadang kita tak sampai ke peringkat kita baik tu. Sampai kita rasa macam dia ni betul ke? Kan? Begitu juga Perdana Menteri dia kata dia tak nak. Dia tak nak. Tapi kita tahu dia layak. Contohlah kau pelari 100 meter, kau senang-senang boleh pecah rekod dunia. Kan? Kau lari dah, tak payahlah sebab dah ada pelari lain dah. Tak payahlah sebab dah ada pelari lain dah. Kan? Apa perasaan negara kau tak nak lari? Untuk negara kau bagi orang yang tak boleh pecah rekod dunia. Apa perasaan rakyat semua? Jadi sentimen Nak jawab, kecewa tak rakyat? Kecewa. Jadi sentimen ni untuk disampaikan kepada Datuk Najib lah ni Rakyat nak macam tu. Rakyat nak macam Tapi kalau dia tak mau juga, kita boleh letak dia di tempat yang di persada yang sesuaian. Mungkin dia jadi senior minister ataupun dia menteri mentor lah, menteri mentor atau menerusi ekonomi negara. Itu kelebihan dia, kemahiran yang dia ada, kebijaksanaan dia. Bukan kita satu Malaysia saja tahu, satu dunia tahu. Jadi di Perdana sini Menteri Australia sendiri kata Malaysia ni gila ke apa? Orang yang sehebat ini kaum kita lak ke tepi. Dia kata kalau boleh dia orang nak dia jadi Perdana Menteri. Kan? Apa dia jadi dengan kita sekarang? Jadi Datuk Seri Najib masih mempunyai peranan yang besar dalam negara walaupun tidak menjadi Perdana Menteri. Kita perlu kan buat masa ni. Okey. So sekarang sekali lah kalau KJ tahu buat benda ni. Kan? KJ move on tu ke? KJ move on dia tu ke? move on. Dia kata, oh kita kena bagi ruang pada anak muda, lupakan tu saja. Tapi dia tegeh-tegeh pada atuk tua tu. Atuk tua tu anak muda ke? Kan? Ini nanti saya nak cakap pasal dia lain kali lah kan. Jadi sekarang ni bila kita dah faham, kita dah jelas dia punya flow penceritaannya tentang Datuk Najib. Dan Datuk Najib ni kemungkinan ya atau tidak menjadi Perdana Menteri kembali apa semua kita dah huraikan tadi Tetapi ini pesanan untuk penyokong-penyokong bosku. Okey. Apa yang mereka harus rasai, jiwai sekarang ni
bila mana kita ketahui bahawa Datuk Seri Najib dalam keadaan yang terkini dan akan datang pun kita tidak pasti lagi bagaimana beliau punya perjalanan. Okey. Apa saranan kepada penyokong bosku? Para penyokong bosku, saya sedang mematikan anda. Saya kenal anda semua. Saya kenal isi hati anda. Anda adalah pejuang yang hebat. Yang saya maksud kan adalah NGO ni . Saya tak nampak pemimpin UMNO ni, saya tak nampak sangat. Serius. Saya tak nampak. Anda perasan tak? Masa malam itu sendiri, ketika kita menanti keputusan daripada mahkamah kan, siapa yang bergaya di pagar-pagar tu? Saya boleh kenal setiap seorang. Kebanyakan daripada NGO, daripada grassroots, daripada mereka yang sebenarnya tiada apa kepentingan. Mereka yang cintakan negara, sayangkan keamanan negara, yang mahukan seorang pemimpin yang baik itu tidak dianiaya. Anda harus yakin Datuk Seri Najib tidak bersalah, dan Datuk Seri Najib pasti akan kembali bangun dan akan memimpin kita. Saya yakin di situ. Kita teruskan perjuangan kita teruskan semangat kita laungkan bosku. Jangan down, jangan hilang semangat. Kita pasti akan ada mereka-mereka yang keluar daripada gua yang seronok bila dengar Datuk Seri Najib ni akan dihukum, akan dipenjara. Itu dari dulu lagi dah orang dah cakap. Tapi kita yakin, kita dah nampak tsunami kita dah menang banyak pilihan raya. Kita akan sapu lagi. Apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib ini akan membuatkan lebih ramai lagi orang akan menyokong Datuk Seri Najib. Kita yakin. Kita jangan takut. Kita pakai baju bosku ke apa, kita tak perlu malu. Kita harus bangga. Kerana kita berjuang ke haluan yang sebenarnya. Kita di pihak yang benar. Dan kita yakin, insya-Allah Allah akan sentiasa bersama kita. Dulu Datuk Seri Najib dituduh membunuh lah, itulah ini. Akhirnya semua sedar. Itu semua fitnah. Dan apa yang sedang mereka lakukan ini adalah mereka meneruskan fitnah-fitnah itu. Kita lawan. Lawan tetap lawan.